Baik, kembali dalam buletin awani. Kalau kita bercakap berkaitan dengan prosedur operasi standard ataupun SOP sempena perayaan Aidilfitri yang pastinya akan diumumkan dalam tempoh minggu hadapan, dan dalam beberapa minggu lagi untuk kita merayakan Aidilfitri, pastinya ada dalam kalangan kita masih lagi mengharapkan bolehnya rentas negeri dan sebagainya. Tetapi kita perlu ingat dan juga kita perlu faham bagaimana situasi dan juga keadaan pandemik COVID-19 dalam negara ketika ini. Jika tahun lepas kerajaan memberi kelonggaran untuk aktiviti kunjung mengunjung pada musim perayaan, ia bagaimanapun terhad kepada hari raya pertama sahaja, dan antara SOP lain termasuk tiada solat sunat Aidilfitri berjemaah di masjid. Dan apa pula yang dapat kita jangkakan bagi SOP raya untuk tahun ini? Dan mengulas lanjut, kita nak terus bersama Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam menerusi Google Meet ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Doktor, telah pun dimaklumkan minggu depan kita akan mengetahui berkaitan dengan SOP, tetapi berbeza ketika kita menyambut Aidilfitri ketika pandemik pada PKP yang pertama. Tapi bagi tahun ini, adakah kita perlu melihat kepada penyelarasan sama seperti PKP sebelum ini, ataupun ada penambahbaikan ataupun perkara baru yang perlu dilaksanakan? Sebelum kita tengok bahawa jika patutkah kita ikut SOP sama dengan tahun lepas, perbezaan di antara tahun lepas dan tahun ini harus kita ceritakan dahululah. Kes kita untuk masa sekarang berbanding dengan tahun lepas ialah 1000% peningkatan. Jadi di mana ada kemungkinan besar untuk perayaan kali ini mungkin kita kena menjadi lebih ketat lagi SOP kita. Jadi di sini saya rasa salah satu yang paling pertama ialah merentas negeri adalah tidak akan dilaksanakan, dan saya rasa adalah juga elok jika merentas daerah juga tidak dilaksanakan kerana kemungkinan besar keluarga di dalam negeri yang sama mungkin akan kunjung mengunjung dan boleh menularkan lagi wabak tersebut. Mhm. Doktor, dengan kes yang semakin meningkat setiap hari dan antara SOP utama yang dapat kita jangkakan adalah tiadanya rentas negeri. Tetapi untuk aktiviti kunjung mengunjung seperti yang doktor katakan tadi pula bagaimana? Kepada saya dengan situasi yang amat kritikal buat masa ini, saya faham negeri-negeri, ada beberapa negeri yang hijau, ada beberapa negeri yang PKPB, ada beberapa negeri PKPP. Tetapi apa yang saya ingin mengatakan ialah negeri yang PKPP, kita ingin mengekalkan dia PKPP. Negeri yang PKPB, kita nak jadikan dia kepada PKPP. Jadi di sini, walaupun negeri PKPP tersebut ada SOP-SOP tertentu, cara untuk kita menyelesaikan ataupun mengelakkan daripada penularan ini berlaku pada waktu hari raya ialah untuk membatalkan segala acara rasmi seperti solat hari raya Aidilfitri bersama. Kita membatalkan juga kunjung-mengunjung ataupun rumah terbuka, dan semua aktiviti-aktiviti seperti rumah terbuka rasmi kerajaan juga patut dibatalkan juga. Mhm. Dan dan juga doktor, sebelum ini tular mengenai larangan rentas daerah namun dinafikan oleh Menteri Pertahanan, dan rentas daerah seperti yang kita faham PKPP, PKPB mungkin SOP-nya berbeza khususnya. Tetapi adakah kita melihat kepada keberkesanan jika dilaksanakan rentas daerah terutamanya ketika Aidilfitri nanti? Semestinya keberkesanan akan berlaku jika kita tidak membiarkan sesiapa untuk merentas daerah. Bukan sahaja negeri ya, daerah. Maksud saya di dalam Selangor, kalau daripada daerah Sabak Bernam ke Hulu Selangor, ke Kuala Selangor, itu pun kita harus memikirkan untuk tidak melaksanakannya. Bukan kita ingin menyusahkan rakyat, cuma kita tidak mahu kawasan yang hijau seperti Sabak Bernam terjejas daripada sedara, mungkin yang daripada Petaling ataupun daripada Shah Alam ataupun daripada Hulu Langat, di mana kawasan-kawasan merah kes-kes penularan wabak yang lebih tinggi. Jadi apa yang kita harus fahami sebagai rakyat yang menghadapi raya PKP version 2.0 ni ialah mungkin kita kena hadamkan bahawa kita mungkin akan beraya
hanya dengan diri sendiri ataupun hanya dengan ibu bapa sahaja. Mhm. Doktor, kalau kita melihat kepada skop yang lebih kecil tetapi impaknya mungkin agak besar, kawasan-kawasan tumpuan sebelum Aidilfitri nanti. Contohnya di beberapa lokasi penjualan barang keperluan Aidilfitri di ibu negara, contohnya di pasar raya. Ini pastinya antara perkara yang menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat dan semua orang. Bagaimana untuk kita faham bahawa kawasan-kawasan ini SOP-nya ada, tetapi sebagai rakyat, sebagai masyarakat Malaysia, kita juga perlu mengelakkan kawasan-kawasan tempat yang terhad, sempit dan sebagainya ini. Okey, di sini kita harus memandang situasi ini daripada dua aspek, iaitu hidup dan juga kehidupan, life and livelihood, di mana kita tidaklah mengutamakan satu sama lain tanpa ada kesinambungan di antara keduanya. Yang ingin saya katakan, jika kita rasa pusat membeli belah itu tidak dapat menampung jumlah lawatan daripada orang awam dengan ramai, ada kemungkinan besar kita boleh meletakkan waktu operasi dia menjadi 24 jam. Kenapa saya kata 24 jam? Ialah kita boleh kita boleh meratakan ataupun kita boleh spread out kunjungan oleh orang awam ini untuk memastikan bahawa SOP dan jumlah pengunjung pada sesuatu masa itu dapat dikawal dengan lebih rapi. Dengan cara ini, kita boleh memastikan ekonomi masih lagi berjalan, tetapi kita boleh menjaga penularan wabak itu daripada segi penjarakan fizikal yang diamalkan, keramaian oleh orang-orang mengunjung sesuatu tempat itu kerana takut akan tutup dalam masa terdekat, itu kita dapat elakkan. Jadi ini adalah solusi-solusi yang mungkin kita dapat kenal pasti yang boleh membantu ekonomi tetapi tidak mengkompromikan kesihatan orang yang melawat. Doktor, membuka operasi 24 jam seperti yang doktor nyatakan tadi boleh juga diaplikasi selepas Aidilfitri untuk sektor-sektor lain, perniagaan dan sebagainya termasuk gerai makan, doktor? Saya rasa adalah wajar kalau kita ingin meletakkan kedai makan seperti kedai-kedai makan yang ada pandu lalu, kerana kebarangkalian untuk dijangkiti apabila kita pandu lalu pada pukul 3 pagi, 4 pagi ataupun pada waktu bila-bila uh, akan berkurangan kerana kita hanya memandu lalu, mengambil makanan dan kita balik ke rumah. Juga jika kita tidak mahu culture kita yang melepak dengan lebih lama itu menjadikan satu faktor yang boleh membuatkan satu kluster baru timbul, kita boleh melimitkan kunjungan di dalam sesuatu kawasan restoran itu dihadkan dengan berapa orang di satu tempat. Jadi lapisan masyarakat yang berbeza boleh menggunakan masa yang berbeza untuk duduk di tempat-tempat tersebut. Tapi apa yang paling penting ialah walaupun benda ini dilaksanakan ataupun boleh dilaksanakan, pematuhan kepada SOP harus dilaksanakan. Kunjungan saya pada semalam di kawasan di Jalan Tunku Abdul Rahman, di Jalan Ampang, di kawasan sekitar KLCC dan Taman Merdeka, saya nampak banyak lagi rakyat Malaysia yang masih tidak mematuhi SOP. Penjarakan di antara mereka tidak diendah dan mereka duduk berdekatan antara satu sama lain di meja-meja makan di kedai-kedai mamak. Jadi inilah yang amat merisaukan. Doktor membawa solusi jumlahnya terhad tetapi tempoh dan juga masanya dipanjangkan supaya kita dapat mengurangkan kehadiran pengguna dan juga masyarakat dalam satu-satu masa dengan kadar ataupun jumlah yang sedikit. Terima kasih Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam. Kita bercakap dan juga mengulas lanjut berkaitan dengan apa sebenarnya gambaran kita dan juga apa yang kita lihat nanti dalam SOP sempena Aidilfitri.